Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semula ya kita dengan tajuk yang baru iaitu aplikasi ketumpatan pada kehidupan seharian ya. Apa yang kita akan pelajari hari ini lah yang saya sebut di depan tadi ya, pada mula tadi, iaitu kita akan belajar tentang aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. Maksudnya kita gunakan pengetahuan kita tentang ketumpatan cecair dan juga pepejal itu dalam kehidupan seharian kita. Dan kita juga telah ingat ya apa yang kita pelajari minggu lepas ya ataupun sebelum ini, iaitu kita telah pelajari bahawa timbul atau tenggelamnya sesuatu objek itu bergantung kepada ketumpatan objek itu sendiri dan juga ketumpatan air. Contohnya ya, sekiranya objek itu lebih tumpat daripada air, maka dia akan apa? Dia akan tenggelam. Dan jika ia kurang tumpat daripada air, maka ia akan timbul. Okey, ini adalah satu contoh aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian kita. Kita lihat situ ya, gambar yang cikgu ambil daripada buku teks. Kapal dan sauh dibuat daripada besi. Ya. Tapi kita dapati kapal timbul di atas muka air tetapi sauh tenggelam dalam air. Okay. Cikgu ingin bertanya di sini ya, di antara kapal dengan sauh yang mana agaknya lebih besar? Adakah sauh lebih besar daripada kapal ataupun kapal itu lebih besar daripada sauh? Kalau ikut gambar ini nampaklah macam sauh itu besar, tapi sebenarnya sauh ini sebenarnya kecil daripada kapal. Tapi macam tengok sini ya, kecil saja kan, cuma ini dibesarkan. Jadi macam mana agaknya kapal yang besar ni yang sama-sama dibuat daripada besi ini boleh timbul sedangkan dia lebih berat kalau ikutkan ya, tapi kenapa dia timbul? Ini adalah kerana kita ingat lagi tak, masa minggu lepas kita dapat span ya. Span dia boleh timbul kerana dia mempunyai ruangan yang ada udara, berongga udara di sini ya. Dalam kapal ni pun ya, walaupun dia ada besi, dia ada ruang-ruang kosong. Bila dia ada ruang-ruang kosong, maksudnya dia ada banyak udara. Ya, dia ada banyak udara. Bila dia banyak udara, dia menjadi kurang tumpat. Maknanya dia tak padat. Ya, tak padat. Ya, sabun walaupun dia kecil, dia boleh tenggelam sebab dia padat. Ni bila ada ruang-ruang udara, maka dia tidak padat, maka dia boleh timbul. Sebab tu kapal ni walaupun dibuat daripada besi, dia menjadi kurang tumpat kerana dia ada ruang-ruang udara dalam kapal itu sendiri berbanding dengan sauh yang padat di sini. Jadi dia tenggelam. Ya, okay, contoh yang kedua pula aplikasi ketumpatan kita gunakan dalam keadaan seharian ialah jaket keselamatan. Ya, jaket keselamatan ni memang kita tahulah. Rasa-rasa semua murid pernah lihat ya, jaket keselamatan ni. Yang ini ni dia ada span ya, dibuat daripada span. Bila dibuat daripada span, itulah yang menyebabkan dia boleh timbul kerana dia ada ruangan udara. Ya, walaupun kita ni berat juga, tapi kita boleh timbul sebab jaket keselamatan ni ada span, maka ia ringan. Sama juga dengan pelampung. Ya, pelampung pun serupa sebenarnya. Pelampung tu sama konsep dengan jaket keselamatan. Ya. Sebabnya dalam pelampung tu ada apa? Ada udara ataupun ada angin. Ya, kita pam angin. Tapi bila pelampung tu kita buang anginnya, maka kita pun tenggelamlah kalau kita guna pelampung tu. Ya. Untuk penternakan pula, ya, semua ni pernah nampak tak ternakan sangkar? Ya, ternakan ikan sangkar ke udang ke apa ke ya? Kalau pergi sini ada tong-tong warna biru ni ya. Tong-tong warna biru ni dia ada udara. Dia kosong, dia tak diisi apa-apa. Sebab tu walaupun kayu-kayu ini berat ya dan padat, tapi sebabkan adanya ruang udara ini menyebabkan sangkar ini timbul di atas permukaan air. Nah, ini adalah cikgu dah sebut 4 contoh ya, 4 contoh aplikasi tajuk ketumpatan ni dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, sekarang cikgu ingin rumuskan ya apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Maksudnya bahasa ini hanya contoh-contoh sajalah. Yang pertama tadi kita telah lihat apa? Kapal dan juga sauh. Murid terfikir tak bagaimana ya? Apa kegunaan sauh tu?
Ya, sahur ni ialah tujuannya untuk memastikan supaya kapal tu tidak hanyut. Supaya kapal sudah kurang tumpat pada air, maka dia boleh terapung. Bila dia terapung, maksudnya bila ada angin, ya. Contohnya bila kapal ingin mendarat, bukan mana berlabuh lah, maksudnya berhenti supaya tidak bergerak. Jadi sahur tu letakkan di dasar laut supaya kapal tu tidak bergerak. Jadi maknanya dia stabil saja di situ. Ya. Tapi masih goyang-goyang lah ya. Okey, yang kedua ialah jaket keselamatan. Ya, jaket keselamatan ni kenapa jadi kurang tumpat? Sebabnya dia ada ruang udara, sama juga dengan kapal. Okey, yang ketiga ialah sangkar ternakan ikan. Ya, seperti cikgu sebut tadi, sangkar ternakan ikan tu kalau kau lihat gambar tadi, dia ada tong-tong biru ya, tong-tong biru tu ya, yang kosong. Letakkan di sangkar itu. Ini ialah yang contoh yang ada dalam buku teks. Sekarang cikgu akan beri contoh lain yang cikgu sebut sebelum ni ialah yang keempat ialah pelampung. Dalam pelampung tu ada angin ataupun udara. Itu yang menyebabkan kita boleh terapung bila kita menggunakannya. Contoh yang kelima ialah restoran terapung. Inilah ialah restoran terapung. Yang cikgu beritahu tadi lah, dia mesti ada tong-tong warna biru ni. Yang semua ni ialah, ini yang putih-putih ni ialah yang selalu ibu kamu masukkan ikan tu ya. Polystyrene tu yang kosong, simpan ikan tu kosong. Jadi bila dia kosong, dia akan jadi ringan. Ya, jadi dia ada udara di situ, jadi boleh menyebabkan restoran ini boleh terapung dalam permukaan air. Ya. Okay, yang keenam pula ialah chalet terapung. Ini ialah chalet terapung. Sekarang semua orang nak yang cantik-cantik kan, ingin apa? Menikmati percutian di atas air, permukaan air. Jadi inilah destinasinya, chalet terapung. Ini bersamalah juga ni. Ada tong-tong biru dan nampak ni kayu-kayu diletakkan di atas tong-tong biru ni dan juga polystyrene warna putih ya. Yang membolehkan rumah ini, chalet ini terapung walaupun berat sebenarnya. Jadi inilah rumusan kita. Ya, sebelum kamu melakukan aktiviti santai sains. Sekarang kita akan buat santai sains. Ya, hari ini cikgu tidak akan berikan kamu kuis, tapi cikgu nak minta murid-murid buat aktiviti santai sains ini di rumah. Ya, kamu hanya perlukan apa? Kamu hanya perlukan kulit telur. Ya, kulit telur. Nanti kalau mak kamu rebus, bukan merebus, nak goreng telur. Maksudnya kamu hari ini ya, hari ini kamu kena ada telur lah. Kamu juga ada cuka. Ya, kamu kena minta ibu kamu belikan cuka di kedai-kedai. Ya. Okey, apa yang perlu kamu buat ialah setelah ibu kamu goreng telur itu, kamu ambil kulitnya, kamu ramas-ramas dia kecil-kecil, jangan besar-besar ya. Pastikan saiznya kecil. Lebih kecil daripada kuku jari kelingking ni lah, lebih kecil daripada saiz kuku jari kelingking kamu. Ya, pastikan dia betul ramas dia macam ni, halus ya, supaya dia hancur. Sebabnya kalau dia besar-besar dia agak berat juga. Kamu boleh gunakan botol mineral yang kecil ya, botol mineral yang air mineral yang kecil. Ya, masukkan cuka dan kulit telur yang telah dihancurkan dalam botol dan tutup dengan segera. Ingat ya, tutup dengan segera, secepatnya, maksudnya goncang dan perhatikan perubahan yang berlaku. Ya, semasa kamu goncang tu, pastikan ya kamu videokan apa yang berlaku. Sebab cikgu nak kamu hantar, setiap murid maksudnya akan hantar video ini kepada cikgu. Ya, ini saja tugasan kamu pada minggu ini. Ya. Okey, sekian. Terima kasih. Ya. Ya, cikgu harap kamu akan hantarkan, bila kamu dah hantarkan telur menari itu tadi, gunakan Google Form yang cikgu beri inilah linknya ya. Jadi pastikan semua murid cuba buat aktiviti santai sains yang cikgu ambil daripada buku teks itu. Okey, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.